Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, pada pagi ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita bincang satu topik berkaitan dengan sunnah dan juga adab untuk menyambut hari raya Aidilfitri yang akan menjelang tak lama lagi. InsyaAllah hari ini kita masuk malam hari yang ke-27 kita puasa. Maksudnya besok 28, hari Jumaat 29. Tapi ada orang dah raya awal, dia boleh telefon Allah direct. Ada. Jadi saya tak pelik orang boleh cakap macam tu, tapi saya pelik ramai pula orang ikut ni. Yang pelik tu ramai pula yang mengikut ni tu. Bukan sikit orang yang mengikut ni kan. Itu lagi peliknya kan. Bukan yang telefon tu ada, yang mengikut tu ada. Subhanallah. Tapi ada juga orang Malaysia kita hari ni dalam laman sosial macam Allah, dia kata akan diumumkan raya hari Selasa. Mana nak datang hari raya Selasa tuan-tuan? Tak. Kita tengok anak bulan hari Selasa. Ada. Kita tengok anak bulan pada tarikh 29 hari bulan. Kita duduk kat Arab mungkin lah kot. Duduk Arab Saudi, hari besok tengok anak bulan. Sebab dia puasa sehari awal lebih daripada kita. Mana dia tengok besok 29, besok bagi Arab Saudi 29 Ramadan. Kita baru 28 besok. Jadi nama macam Allah Subhanahu wa taala, kalau Arab Saudi nampak, maka dia raya lah hari Selasa kan? Kalau tak nampak, dia raya hari Rabu. Kita tengok hari Selasa. Kalau Arab Saudi nampak hari Isnin, memang kebarangkalian besar kita akan nampak pada hari Selasa. Sebab anak bulan tu satu je. Dia tak ada kedua, ketiga, tak ada satu je. Kalau Saudi nampak, takkan kita tak nampak. Cuma isunya ialah fa in ghumma alaikum. Kalau dihalang dengan awan, kita tak nampak anak bulan tu. Maka dalam ayat Al-Quran tu, dalam hadis Nabi SAW, fa in ghumma alaikum faqmilu iddatash syahr, maka dikembalikan kepada bilangan sebulan. Bulan Syawal itu, bulan Ramadan itu, maka kembali kepada falak lah. So falak, dalam falak kita tengok semua jadual tarikh itu memang hari Rabu. Ada. Wallahu a'lam yang katakan. Apa pun tengok anak bulan. Nampak hari Rabu raya, tak nampak hari Rabu raya. Wallahu a'lam. Sebab apa Allah saya kata, sebab hari Rabu tu tengok menggunakan kalender, katakan. Dan hari Rabu juga kalau nampak anak bulan hari Selasa, memang hari Rabu raya. Wallahu a'lam. Tapi apa pun tunggu. Ini bukan pengumuman hari raya lah, katakan. Pengumuman pemegang mohon diraja. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak kita masih lagi ada beberapa hari lagi. Hari ni hari 27, malam ni malam yang ke-28, kita ada 2 malam lagi. Kalau kita puasa 29 hari, so kita ada lagi 2 malam lagi untuk kita masih meneruskan mencari malam yang dipanggil malam Al-Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, oleh kerana kita puasa pada hari Selasa, maka kebarangkalian malam Al-Qadar itu jatuhnya malam ni lah tadi, malam 27. Tetapi itu kita kata ijtihad Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mungkin betul, mungkin salah. Sebab Nabi SAW
sebut dalam hadis dia, urituha wa unsituha, aku diperlihatkan malam al-qadar itu dan aku juga dilupakan. Jadi Nabi pun lupa bila 10 bila hari malam al-qadar tu. Cuma yang Nabi pesan, man kana i'takafa ma'i qabla hadha faly'takif fi 'ashr al-awakhir min Ramadan. Siapa yang beriktikaf dengan aku, sebab Nabi cari daripada awal asalnya. Nabi cari 10 yang pertama tak ada. Nabi cari 10 yang kedua tak ada. Maka tinggal yang 10 yang terakhir. Sebab tu Nabi pesan, siapa yang beriktikaf dengan aku sebelum ni, maka hendaklah dia beriktikaf 10 malam yang terakhir. Sesungguhnya yang lebih-lebih lagi, Nabi kata iltamisuha fi 'ashr al-awakhir min Ramadan witraha. Maknanya carilah, berusahalah mendapatkan malam al-qadar itu pada 10 malam yang terakhir, lebih-lebih lagi pada yang ganjil, katakan. Allahu a'lam. Tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, antara sunat untuk kita nak sambut Aidil Fitri Al-Mubarak, pagi ni saya nak kongsikan adab-adab dan juga sunat-sunat yang boleh kita buat sama-sama pada hari raya besok, tak lama lagi. Yang pertama sekali tuan-tuan, pagi raya lah, ataupun malam raya, kita start dengan apabila diumumkan saja besoknya raya, makanya tuan-tuan sunatnya kita bertakbir hari raya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan. Bilangan apa? Bilangan bulan Ramadan itu. Sebulan Ramadan sama ada 29 ataupun 30. Dia tak ada 31. Ada. Dan tak ada 28. Dia 29 atau 30. Macam mana boleh tahu Ustaz? Nabi SAW yang beritahu. Nabi tunjukkan asy-syahr, Nabi tunjuk asy-syahr hakadha. Nabi tunjuk 3 kali. Lepas tu dia tunjuk 9. So itu sabit dalam hadis Nabi SAW. Bukannya datang daripada siapa-siapa jumlah. Bilangan tahun di sisi Allah pun 12 bulan tu, yang kenapa 12 bulan? Semua ditetapkan dalam Al-Quran. Hadis Nabi SAW. Inna iddatash syuhur innallaha 12 syahra. Itu semua bilangan bulan insya-Allah ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Maka itu satu ketetapan yang telah ditetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk ni semua. Mana ada 12 bulan setahun. Cuma dalam sebulan ada 29 ataupun 30. Bila datangnya inilah kita ada kalender-kalender lain Masihi dan sebagainya, maka ada yang 28, ada yang 31. Dalam Islam kita hanya 29 ataupun 30. Dan bilangan hari dalam setahun, kata Rasulullah SAW dalam hadis dia, 6,000 kali salat fardu. Setahun 6,000 salat fardu. Tuan-tuan kiralah, kalikan, bagikan 17, sehingga dia akan dapat 352 hari plus-plusnya itulah, katakan. Lebih kurang dalam 352 hari dia ataupun 53 hari, kata. Lepas tu ada perselisihan di antara tahun Masihi dan tahun Hijri, lebih kurang dalam 12 ke 13 hari setahun. Sebab tu saya selalu sebut, umur kita ni setiap 30 tahun kena tambah setahun. Kalau ikut tahun Islam lah. Kalau nak guna nak kurang sikit, tahun Masihi. Kalau tahun Islam bertambah 60, maknanya 62 sebenarnya. Kalau 90, 93 maknanya. Ada. Kalau Tun Mahathir sekarang berapa? 98. Dia kena tambah 3 tahun. Umurnya sekarang sebenarnya 101 tahun. Kalau ikut tahun Islam. Ada. Jadi umur kita pun samalah. Kalau dia dah 60, maknanya sebenarnya dah 62. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata setahun solatnya ialah 6,000 rakaat. 6,000 rakaat dia katakan. Jadi jelas dalam hadis tu telah menjelaskan berapa jumlah hari dalam setahun. Lepas tu dibagilah, tuan-tuan bagi 6,000 bagi 17. Dalam 17 satu hari kita semayang 17 rakaat. Bagikan. Dapatlah jumlah tu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cukup bilangan sebulan, maka bertakbirlah kamu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, takbir raya macam kita takbir biasalah, ya tak? Cuma kita dah biasa dengan lagu Melayu kita, dengan lagu Melayu lah. Ada.
Kalau orang dah biasa dengan lagu Arabnya, lagu Arab lah, masing-masing setiap negara ada cara kaifiah dia tersendiri. Cuma macam Allah Subhanahu Wa Taala, bila start takbir malam lah. Start maghrib dah umum saja raya. Masih lepas isyak lah dah mengatakan datang main isyak, pakat-pakat ramai macam Allah Subhanahu Wa Taala untuk lepas mayang kita bertakbir, mengatakan bertakbir. Dan bertakbir ni sampai bila? Sampai habis solat. Mana solat je raya-raya besok habis. Lepas zuhur, lepas besoknya zuhur, asar ke tak ada lah. Dia hari raya cakap tu je, hari raya Idul Fitri. Adapun Idul Adha lain. Idul Adha sampai hari yang ke-13 katakan. 10, 11, 12, 13. Bahkan sebelumnya lagi. Hari Tasyrik, hari Arafah dah start dah. Apapun untuk hari raya Idul Fitri hanya bermula selepas sahaja kita tahu bilangan Ramadan telah mencukupi 29 ataupun 30. Dah cukup, barulah boleh takbir. Takbir. Cuma bila takbir tu takbir betul-betul lah. Kadang-kadang baca lafaznya baca salah. Ada walillah ilham. Ada ramai orang Melayu kita walillah ilham. Mana ada walillah ilham? Walillahilham. Ha, bukan i. Ada. Ramai orang orang Melayu kita dia silap. Sebab dia tak baca pada, dia tak tengok. Dia hanya berdasarkan pendengaran. Daripada kecil sampailah ke tu. Dia daripada kecil memang dia dengar je. Tak. Dia tak pernah, kalau dia tengok buku pun alah dah biasa dia lepas je. Dia tak tengok betul ejaan. Jadi dia daripada sampai ketua lah. Dia akan baca walillah ilham sebab dia dengar macam tu. Tak. Jadi kita nak betulkan, dia katakan takbir tu kena sebut betul lah. Walillahilham. Hilham. Ha walillahi tu dia sambungkan dengan alif lam dengan alif lam al-qamariyah tu walillahilham. Tak. Ilham. Itu dan yang perkataan lain lah. Cuma sebut betul-betul. Tak. Terbalik tu okey sikit lah. Kata sadaqah wa'dah ke balik ke apa semua, itu non. Kalau tersilap tu tak ada masalah sangat dikatakan. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, takbir kata Imam Al-Auza'i rahimahullah taala yang diriwayatkan daripada Malik bin Anas, menzahirkan dia tanya kita kata Walid bin Muslim ditanya kepada Imam Al-Auza'i, ditanya pada Imam Malik bin Anas berkaitan dengan menzahirkan takbir. Ada makna menguatkan takbir, bertakbir. Apa yang berlaku? Qala na'am kana Abdullah bin Umar, bahawa Abdullah bin Umar menyaringkan kita kata yuzhiruhu, menyaringkan takbir pada hari Idul Fitri ketika keluarnya imam. Yakhrujul imam, menyatakan. Maknanya sunat kita menyaringkan takbir hari raya tadi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma isu yang ada ialah yang dibangkitkan oleh para ulama secara berjamaah itu, ramai-ramai. Pada hakikatnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sabit juga dalam apa yang dibuat oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu bila dia takbir. Ketika contohnya Ibn Umar bertakbir dekat Mina ketika hari raya Idul Adha. Bila dia takbir dengan suara kuat, maka dianya suara takbir itu disahut oleh kesemua orang. Jadi seolah-olah macam semuanya serentak suaranya tu, nyatakan. Tapi bukan qasad mereka untuk nak melakukan secara berjamaah. Cumanya mereka bila dengar seorang bertakbir, masing-masing semua ikut follow bertakbir nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Laisa qasdan, bukan maksud untuk dilakukan secara berjemaah, tetapi bila dah start seorang bertakbir dengan kuat nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang berlaku dekat mana-mana tempat. Contohnya di Arab, hatta di Arab Saudi sekalipun, takbirnya ditakbirkan dengan suara yang kuat oleh muazzin wallahu a'lam. Ya tak?
Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Imam Daruqutni rahimahullah taala bahawa Ibnu Umar apabila dia pergi untuk salat Aidil Fitri dan juga Aidil Adha, dia bersungguh-sungguh ataupun berusaha untuk bertakbir sehingga dia sampai ke tempat untuk salat. Dan dia teruskan lagi takbir sehingga imam keluar untuk salat. Imam mula nak salat, dia stop lah. Sama seperti mana yang kita lakukan hari ini. Bila imam naik je untuk mulakan solat, makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala stop lah takbirnya lah, nyatakan. Itu yang sunnahnya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tuan-tuan macam Allah, sunat yang kedua ialah kita mandi sunat Aidil Fitri sebelum keluar daripada rumah. Kita pagi-pagi kita solat, kita mandi dulu. Lepas sembahyang subuh, kita balik rumah, misal kata kita mandi dulu. Mandi tentang mati Allah Subhanahu wa taala thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla. Bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia mandi pada hari Aidil Fitri sebelum dia pergi ke musalla. Musalla ni bukan surau. Musalla ni merujuk kepada kawasan lapang yang dikhususkan untuk solat. Pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka melaksanakan salat hari raya ini di kawasan lapang. Kenapa kawasan lapang? Lebih kawasannya lebih luas. Sebab nanti kita akan lihat selepas ni kenapa Nabi buat dekat kawasan lapang. Dan sebab mungkin antara satu sebabnya ialah suraunya ataupun masjid Nabi itu kecil, katakan, yang mana diarahkan semua orang keluar pergi solat, hadirkan diri, hatta orang yang period pun kena hadir. Jadi tuntut hadir. Nanti kita akan lihat hadis Nabi SAW. Kemudian macam Allah ada lagi kita katakan sunnahnya ialah makan dahulu sebelum keluar. Sebelum pergi salat hari raya Aidil Fitri, kita makan dahulu. Makan dahulu. Dan kalau Aidil Adha kita makan, kita tak payah makan sebelum pergi. Kita makan selepas salat, katakan. Tapi hari Aidil Fitri kita makan sebelum pergi sembahyang hari raya Aidil Fitri, kerana nak memastikan kita memang tak puasa dah. Itu tujuan. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW antara sunnahnya ialah pagi sebelum nak pergi sembahyang hari raya tu ialah makan buah tamar. Makan buah tamar sebanyak makan ganjil. Makan ganjil buah tamar. Kana Rasulullah sallallahu la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kul tamarat wa ya'kuluhunna witra. Ini antara sunnah yang mahjurah, sunnah yang jarang kita buat, katakan. Sunnah Nabi sebelum pergi sembahyang Aidil Fitri makan dulu tamar 3 ganjil. Bukan semestinya 3 biji, tapi ganjil. Terulanglah kita nak makan 11 ke 15 ke, ikutlah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi, wa yaquluhunna witra. Nabi makan buah tamar tadi ganjil. Itu sunnah. Kalau dapat kita buat, kita buat. Kalau ada buah tamar tu kat rumah, makanlah. Tidaklah syaratnya rutab, tapi rutab pun termasuk dalam tamar walaupun kategorinya berbeza. Kalau makan ketupat, Ustaz, masuk sekali. Boleh makan ketupat, kita makan ganja juga ke? Kita 3 biji ke 4 biji, 5 biji ke? Dia yang sunnahnya tu makan buah tamar, katakan. Tapi kalau orang makan sebelum pergi, dia dapat sunnah makan, bukannya makan buah tamar. Sebab dia ada 2 benda. Makan sebelum sembahyang, satu lagi makan buah tamar. Bila seorang tu makan buah tamar, dia akan dapat dua-dua pahala. Pahala untuk kerana makan sebelum pergi sembahyang tadi kan, ini sabit dalam sunnah. Yang kedua ialah makan buah tamar itu dengan ganjil. So dia dapat 2 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang makan saja, dia ashabas sunnah, sunnatul akal qabla, dia dapat makan dapatlah, mudah-mudahan dapatlah pahala sunat makan sebelum pergi sembahyang. Kat sini ada 2, bahkan ada setengah kata 3 katakan sunnah. Yang pertama makan sebelum pergi sembahyang,
kedua makan buah tamar, yang ketiga makan buah tamar tu bilangannya ganjil. Ada 3 biji ke atas kan. Kalau orang tu tak makan sebiji, ganjil ke? Ya ganjil, tetapi belum menepati sunnah, kerana Nabi SAW sebut dalam hadis ni hatta yaqul tamarat. Tamarat di plural, dalam bahasa Arab dipanggil plural. So jadi plural ni dia mesti lebih daripada makna 3 ke atas. 3 ke atas. So jangan makan sebiji je. Kalau orang makan sebiji, dia hanya dapat sunnah makan dengan sunnah makan buah tamar. Dia tak dapat satu sunnah lagi, iaitu ganjil bilangan. Kerana ganjil yang bilangan walaupun satu tu ganjil Ustaz. Nak masuk ganjil kat sini ialah kena 3 ke atas. Macam mana Ustaz kata boleh 3 ke atas? Hadis Nabi hatta ya'kula tamarat. Sehingga Nabi makan tamarat. Tamarat tu plural. Plural ni dalam bahasa Arab dia kena 3 ke atas. Barulah kita betul-betul menepati sunnah Nabi SAW. Tapi kalau orang yang tak ada tadi, macam saya kata tadi lah, apa sahaja yang boleh dia makan, dia makan lah. Buah tamar tak ada Ustaz, kedai pun tutup. Mana yang ada lah. Mana yang ada pun, sekurang-kurangnya tuan-tuan mati Allah, dia menepati sunnah Nabi SAW. Dia dapat buat sunnah makan tu pun okey lah. La yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Tu kita tak boleh buat ke semua, bukan makna kita tinggalkan, tak? Kita dapat makan pun jadilah, tak? Mana dah dapat dah sunat tu, katakan wallahu a'lam bissawab. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, antara sunnah Nabi SAW juga ialah tadi takbir tadi. Takbir tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, biasalah macam yang kita buat tu, ada pelbagai. Ada yang diletakkan, masukkan sekali lafaz-lafaz takbir itu macam-macam, pelbagai. Berbagai yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ataupun yang diriwayatkan daripada para sahabat, baginda SAW. Wallahu a'lam. Mana-mana tak isah, katakan. Mana-mana tak isah, kata. Jangan dia berjoget sudah, kata. Kemudian yang seterusnya ialah at-tajammul lil-'aidin. Maknanya berhias. Berhias untuk hari raya, tajammul. Maksud berhias kat sini ialah memakai pakaian yang terbaik yang kita ada pada hari tersebut. Memakai pakaian yang terbaik yang kita ada. Orang pakat beli baju baru, dah. Kalau ada duit, belilah baju baru, maka itu lebih afdal. Tapi siapa yang tak ada kemampuan, maka dia pakai yang mana yang dia kata pakaian itu yang terbaik yang dia ada, yang terbaik yang dia miliki. Pakailah, katakan innama hadhihi libasun man la khalaq. Sebut dalam hadis Nabi SAW qala ahadu Umar, qala akhadha Umar jubbah min istabraq tuba'u fi suq fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah ibta' hadhi tajammal biha lil-'id wal wufud. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له. Hadis katakan ilah istibrak ni ilah termasuk dalam pakaian yang dilarang oleh syarak. Sebab tu Nabi tolak bila dihadiahkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu, dihadiahkan oleh Umar, maka Nabi tolak sebab dibuat daripada sutera, katakan. Orang lelaki tak boleh pakai sutera, katakan. Maka macam Allah, pakaian yang harus yang bukan sutera lah bagi orang lelaki. Orang perempuan tak salah untuk dia nak pakai kain yang diperbuat daripada sutera. Wallahu a'lam. Nak pakai jubah ke, nak pakai baju Melayu ke, ikut terpulang. Kenapa? Dalam hadis kan Nabi pakai jubah, Ustaz. Yang Ustaz kata tadi, dalam hadis tu faqala akhadha Umar jubbah, katakan. Jubbah. Ada jubah-jubah lah. Adakah memakai jubah itu satu sunnah? Dia macam ni tuan-tuan macam Allah. Sebab sunnah ni dia ada dua. Satu dipanggil jubbah, dipanggil sunnah fitriyah. Satu lagi sunnah muttaba'ah. Satu dipanggil sunnah fitriyah. Sunnah fitriyah ni memang secara semula jadi orang Arab ni memang pakaian dia apa? Dia pakai baju Melayu.
Dia pakai jubah. Sebab pakaian jubah itu memang menjadi tradisi bagi orang Arab. So kita kata berarti dikategorikan sunnah itu sebagai sunnah fitriyah. Satu sunnah yang dianggap sebagai kita kata tradisi bagi masyarakat Arab. Orang kafir orang Arab yang kafir pun pakai jubah. Yang masuk pergi kelab malam pakai jubah. Yang kerja angkat bersihkan longkang pakai jubah. Sebab jubah itu memang pakaian dia orang. Memang pakaian dia orang. Tetapi adakah salah kalau dia nak pakai tadi kerana nak mencontohi Nabi SAW? Sebab Nabi pakai jubah, harus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan niat betul dia nak mencontohi maka mudah-mudahan dia dapat pahala. Tapi dia tidak dipanggil sunnah yang muttaba'ah. Sunnah yang muttaba'ah ni kita kata yang Nabi suruh, yang Nabi buat, dan yang Nabi suruh kita ikut, kita buat, katakan. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil tajammulil aidi. Sama ada lelaki ataupun orang orang perempuan, cuma orang perempuan dielakkan daripada perhiasan yang boleh menimbulkan fitnah, katakan. Janganlah dia pergi make up dengan penuh make upnya tebal, make up apa semua dengan ialah kita katakan kerana perkara tersebut macam Allah pada dasarnya pun adalah dilarang, katakan. Ada boleh dia keluar macam Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya, yang dibenarkan oleh syarak. Hatta boleh ke orang perempuan keluar memakai minyak wangi harus jika ada keperluan. Maksudnya ada keperluan tu bagaimana? Sebab ada setengah orang badannya berbau. Dia berbadan cepat bau, sama ada lelaki atau perempuan. Tapi lelaki ni diharuskan ataupun memang dibenarkan memakai wangian berbanding dengan orang perempuan macam Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Tapi kalau orang perempuan kata, Ustaz, badan saya berbau cepat bau, boleh tak saya pakai wangian untuk nak mengelakkan kurang selesa orang yang berada kat sekeliling saya? Harus. Tapi jangan sehingga menimbulkan fitnah wangian tersebut. Jangan sampai menimbulkan fitnah wangian tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, antara sunnah Nabi SAW ialah pergi ke tempat salat untuk salat Aidil Fitri itu, pergi baliknya jalan berbeza. Jalan berbeza. Kalau di rumah dia tu satu jalan je, macam mana Ustaz? Pergi ikut kanan, balik ikut kiri lah. Pergi ikut kanan, balik ikut kiri. Kalau ada dua lorong jalan tu, okeylah. Pergi bolehlah. Pergi ikut sini, balik ikut sebelah sana. Sunnah. Ada. Kalau rumahnya sebelah ni je Ustaz, macam mana? Sebelah surau kata. Macam mana nak? Dia ikut lain-lain lah. Bagi dia ikut belah sana. Belah sana pusing sana ke, keluar ke sini ke, ikutlah. Nak dapatkan pahala pergi balik tu jalan yang berbeza, katakan. Sebenarnya Nabi pergi balik jalan berbeza ada sebab. Dia musabab. Kerana nak berjumpa dengan orang lebih ramai, salah satu. Kita bila jalan berbeza, satu kita akan bertemu dengan orang yang lain yang kita berjumpa pada masa pergi dan balik. Itu salah satu tujuannya. Tujuan yang kedua, macam Allah Subhanahu wa taala nak memperbanyakkan, kalau ada orang minta sedekah, kita banyak memberi sedekah orang-orang yang berbeza. Wallahu a'lam. Itu antara sebablah kata sahabat dalam riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Eid khalafa at-tariq. Nabi akan pergi dan baliknya jalan yang berbeza-beza. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, antara sunnah Nabi SAW juga tadi dikatakan Nabi arahkan semua keluar pergi sembahyang hari. Pergi semua keluar pergi sembahyang hari. Jangan hatta yang yang period sekalipun, lelaki, perempuan, anak-anak yang tua, yang dewasa, semua diarahkan keluar untuk hadir sembahyang bersama. Orang period boleh hadir tetapi dia tak boleh masuk kawasan
musalla je lah. Tak boleh masuk kawasan tempat semayang tu. Dia tak boleh masuk tempat solat. Situ tak dibenarkan lah. Tapi dia boleh hadir untuk dengar khutbah. Dia boleh hadir untuk dengar khutbah dan bersama-sama dengan. Jangan tinggalkan apa alasan pun tuan-tuan mati Allah nak kemah rumah tak kemah lagi, nak siapkan ni tak. Tinggalkan semua tu, mai datang hadir di. Bawa semua yang ada kat rumah kosong, biar rumah tu kosong tak ada orang. Kuncilah, janganlah tak kunci. Hadir kan. Penuhkan surau, penuhkan kawasan ruang salat yang ada. Wallahu a'lam. Itu sunnah Nabi SAW. Kita nak tengok apa ni, masa itulah kita dapat berjumpa dengan semua. Kalau ikutkanlah, kalau semua hadir, mana dia dapat berjumpa dengan semua. Kecil ke, orang tua ke, orang muda ke, tuan-tuan macam Allah, orang tua. Kadang-kadang kita ni duduk Bandar Puteri dah lama tapi tak pernah jumpa. Tapi masa itulah kita, ni orang ni orang sini, orang Bandar Puteri. Ni ada anak orang ni anak orang ni anak orang ni, kita kenal, katakan. Tak ada lah kita kata apa ni segan nak datang masjid ke, segan nak datang surau ke. Jadi sebab kita dah jumpa, dah pernah jumpa. Kadang-kadang kita duduk kenal masa kecil anak ni, tapi jarang dah besar jarang jumpa. Kita pun dah duduk 10 tahun, anak pun dari dulu umur duduk 11 tahun, sekarang dah masuk 19, 20, dah besar dah. Lain dah. Rupanya dulu kecil, badan masya-Allah, tak. Kita pun masa inilah kita nak apa ni, berkenalan, katakan nak tahu, nak kenal, wallahu a'lam. Jadi keluarlah semuanya sekali, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, hatta yang period sekalipun hadirlah. Mungkin kita mungkin pihak surau boleh sediakan khas kot kemah ke something untuk orang perempuan apa ni yang period tadi duduk ke, kalau mereka hadir, katakan sebab kita dah sarankan untuk mereka hadir, kita berhadir, katakan sama-sama bertakbir, katakan takbir harus ada apa ni, bahkan disunatkan kita bertakbir ramai-ramai, semua pakat semua pakat bertakbir. Betul kata apa yang diriwayat dalam riwayat Ibn Umar tadi. Ibn Umar duk angkat suara dia, kemudian orang pakat ikut follow dia takbir, sehingga dajjal Mina, maknanya Mina tadi bergema dengan suara takbir. Bergema dengan suara takbir. Subhanallah, ada ramainya orang bertakbir dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Semua sendiri-sendiri, tapi disebabkan semua pakat takbir belaka, jadi seolah-olah macam makna suara takbir tadi bergema dekat Mina tadi. Ada. Itu yang kita harus lakukan dalam nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan disunatkan kita buat begitu. Dalam nama Allah Subhanahu wa taala, kita antara sunnahnya ialah kita mendengar khutbah. Kita mendengar khutbah. Khutbah tak wajib, sunat. Kalau orang kata ustaz lepas sembahyang saya nak balik, boleh balik, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kita kata seelok-eloknya dengarlah khutbah tu. Seelok-eloknya dengar khutbah. Wallahu a'lam. Ra'aitu Rasulullah sallam idzan sarafa min al-'idain ata wasata musalla faqama fa nadhara ila an-nas kayfa yansarifuna kayfa samtuhum thumma yaqifu as-sa'a thumma yansarif. Kita apa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata siapa yang riwayatkan hadis ni, mengatakan tak disebutkan sini. Dia kata aku lihat Nabi SAW apabila selesai saja sembahyang raya, Nabi akan pergi ke bahagian tengah-tengah musalla tu, faqama, lalu dia tengok orang semua keluar daripada tempat sembahyang, seorang-seorang keluar, kan. Seolah Nabi nak mengenali orang, macam Allah Subhanahu. Jadi memang dia kata itu tujuannya, nak kenal, nak tahu, nak bersapa, bersuara. Ini kata Allah a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, sembahyang hari raya tidak ada qabliyah dengan ba'diyah. Tidak ada sunat qabliyah maupun sunat ba'diyah. Jadi tak payahlah orang buat sunat qabliyah maupun sunat ba'diyah pada hari raya. Allah a'lam. Kemudiannya antara sunnahnya ialah pergi berjalan kaki.
Kalau dapat lah. Alah. Tapi kalau rumah jauh tu tak payahlah jalan kaki. Belum sampai lagi dah berpeluh ketiak. Antara apa ni, kita tak nak menghilangkan rasa apa, kurang enak orang yang semayang sebelah kita, ya tak? Yang dekat-dekat ni seeloknya jalan kaki. Yang dekat jalan kaki. Karena Rasulullah SAW yakhruju ila al-'id masyian wa yarji' masyian. Pergi jalan kaki, balik jalan kaki. Pergi balik jalan kaki. Allahu a'lam. Dan seboleh mungkin kita tadi kalau dapat semayang dekat musalla, kawasan lapang yang luas, lagi baguslah. Kerana lebih muatnya ramai. Tapi ada perbahasan di segi ulama. Tapi kalau masjid itu memang dah besar, maka tak perlu nak semayang dekat padang. Dekat padang. Saya ingat lagi pengalaman semayang dekat, masa belajar dulu dekat Pakistan. Kita first time sampai first time semayang hari raya tu, semayang dekat padang bola. Dah lah sana dia punya style sana, bom sana bom sini tu biasalah, kata tak? Kata masuk nak pergi semayang tu, tengok semua dikawal Kalashnikov, AK-47 tu. Semua setiap penjuru ada apa, orang kawal dengan senjata. Risau ni aku kan. Takut balik semayang dengan lain jadinya dah. Tapi itu suasana di sana lah, ya tak. Semayang ni di padang memang ramai, terlalu ramai. Terlalu sangat ramai orang. Wallahu a'lam. Kalau kita kata apa ni, surau kita pun dah besar, memang besar, boleh muat sampai 1,000-1,500 katakan, mungkin lebih daripada itu. Makanya tentara macam Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, katakan. Itu pun tengok, bayangkan orang Bandar Puteri ni boleh memenuhi apa ni ruang solat yang ada ni, kata. Itu sebahagian dah balik lah, ya tak? Maknanya kita ni dekat Bandar Puteri ni ramai, kata kan. Bukannya sikit jumlahnya, kata kan. Kalau apa ni, alangkah baiknya kita kata solat fardu itu katakan pun seramai itu pun tak, kata Allah. Solat fardunya wallahu a'lam. Jadi apa pun macam Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, salat hari raya tidak ada azan maupun iqamah. Kita tak ada azan dengan iqamah. So kita hanya ada as-salatul jami'ah rahimah. As-salatu apa ni? As-salatu jami'atan, as-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Kita akan sebut begitu je. Seterusnya tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, tadi pun saya sebut, orang perempuan keluar pergi semayang, kanak-kanak pergi keluar semayang, dan seterusnya. Yang terakhirnya tentang macam Allah, kita mengucapkan tahniah yang biasa kita jumpa macam Allah ialah kita baca taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Mudah-mudahan Allah terima amalan kamu, ada amalan daripada aku dan juga daripada kamu. Sama-samalah kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Bila bertemu tu begitu ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, katakan. Tak, itu antara tabarukat ataupun kita baca apa ni, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, adapun untuk menziarahi, nak pergi ziarah kubur ataupun sewaktunya, pada dasarnya kita kata menziarahi itu adalah, ataupun contohnya pergi ziarah kubur lah, maksudnya ziarah kubur tidak ada amalan, bukanlah amalan khusus pada hari raya Aidilfitri. Kalau orang menjadikan ianya sebagai amalan khusus, ataupun kata benda yang amalan khusus dipanggil, kalau istilahnya yang digunakan pakai oleh para ulama ialah bi khususi Syawal. Ibarah yang ada, idza kana yaj'al ziyaratul qubur bi khususil Syawal. Maknanya kalau orang menjadikan ziarah kubur itu adalah amalan khusus yang memang dikhususkan pada bulan Syawal, maka itu tidak betul. Tetapi jika menjadikan dia pergi ziarah kubur, melihat, memandang kepada itu masa yang dia ada,
untuk pergi ziarah kubur, ya hukumnya harus. Kita bukan selalu sangat balik kampung. Sekali balik kampung, pergilah ziarah. Tapi kena ingat, dia bukan amalan yang khusus pada bulan Syawal. Ziarah kubur umum. Bila-bila nak pergi ziarah kubur, pergilah. Dia tidak terkhusus waktu yang tertentu, bahasa ke apa semua. Walaupun ada orang duk kata waktu yang paling afdal untuk ziarah kubur, bahasa ke apa, itu semua tidak sabit. Setakat yang saya tahu, Wallahu a'lam. Yang sabit ialah kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa inna tuzakkirukumul maut. Aku dulu larang kamu ziarah kubur, lah ni pergilah ziarah kubur kerana ziarah kubur mengingatkan kamu kepada kematian. Pergilah ziarah, pergilah ucapkan salam kepada ibu bapa nak pergi pergi kubur ibu bapa ke. Tapi adab-adab ziarah kubur tu pastilah kita kena tahu macam mana adab-adab bagi salam. Lepas tu nak doa secara khusus untuk silakan, tak ada masalah, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu juga dengan ziarah menziarahi. Satu perkara yang baik untuk dilakukan. Waktu ini adalah waktu yang orang semua cuti dan memang kita dituntut untuk berziarah pada hukum umum. Ibadat. Kita antara ibadat ini adalah ziarah, berziarah. Tapi ziarah itu bukanlah satu amalan yang khusus pada bulan Syawal semata-mata, tidak. Dia amalan yang kita boleh buat sepanjang masa berziarah. Tak kira bulan Syawal ke bulan Ramadan ke. Cuma kenapa orang buat bulan Syawal? Kenapa orang banyak berziarah pada bulan Syawal? Ustaz katakan sebab cuti, seronok, orang berseronok. Sebab Yaumul Eid, Yaumul Surur. Hari raya itu hari gembira, orang bergembira. Yaumul Farah. Jadi hari gembira, orang pergilah ziarah, jumpa saudara mara. Satu perkara yang baik. Tapi adakah dia amalan yang khusus pada bulan Syawal? Tidak, menyatakan. Kecuali jika memang ada Nabi sebut hari raya pergilah ziarah. Kalau dalam hadis barulah kita kata dia adalah amalan khusus pada bulan Syawal. So setakat ni saya tak tahu kalau di sana ada hadis khusus pada ziarah pada bulan Syawal itu. Cuma yang ada ialah hadis umum. So hadis umum kita kata umum lah. Dia sama dengan bulan-bulan yang lain. Untuk kita untuk kita lakukan amalan dia harus nak pergi ziarah. Apatah lagi ziarah tadi, ziarah ibu bapa, ziarah adik-beradik, ziarah saudara mara, katakan. Antara amalan yang perlu dibuat bukan hanya bulan Syawal, katakan. Bukan hanya pada bulan Syawal. Mak bapak tak ada ustaz, katakan. Kenapa tak balik kampung? Bapak tak ada dah. Dua-dua tak ada anak. Sayangnya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lupa macam mana yang kita, kalau adakah berbuat baik kepada kedua apa tadi terhenti apabila kedua-duanya meninggal dunia. Kadang-kadang orang ni dia, masyarakat kita, mak bapak tak ada dah, tak balik tak ada siapa dah kat kampung. Dia lupa dalam syariat kita, dalam hadis-hadis Nabi SAW, walaupun ibu bapa kita dah meninggal dunia, kita juga disarankan untuk meneruskan berbuat baik kepada mereka. Macam mana tuan-tuan? Itu persoalan macam mana. Pertama kita doa lah. Itu first memang kita doa lah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu memang kita kena buat selalu. Tetapi ada satu lagi yang kita lupa, ialah pergi berziarah pergi menziarahi adik-beradik kepada ibu bapa kita. Maka bila menziarahi adik-beradik kepada ibu bapa kita, itu pada diumpamakan meneruskan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Katalah ustaz, ibu bapa adik-beradik tak ada lah, semua masih lagi ada sepupu, saudara mara masih lagi ada di kampung. Kalau tak ada juga, semua tak ada, kawan karib kepada ibu bapa. Kita tahu memang kita tak ada dah. Kita mak bapak kita pun memang semua tunggal belaka. Nyatakan sepupu semua tak ada dah, semua dah jauh-jauh pergi dah. Nyatakan boleh pergi, tak ada. Kalau kata kenal saudara ada kat sini, ada, pergilah. Kerana ianya masih lagi
Dan perumpamaannya sama macam kita buat baik kepada kedua ibu bapa. Kita dengar atuk saudara ada kat sini, mak saudara ada kat sini, nenek saudara ada sini, pergi. Katakan. Tapi bukanlah khususnya pada bulan Syawal. Cuma saya kata tadi bulan Syawal sebab semua orang cuti dan sebagainya. Ambil peluang cuti tu untuk pergi berziarah. Kawan-kawan sama juga. Kawan-kawan mak, mustahil mak bapak kita tak ada kawan. Ada mustahil mak bapak kita tak ada kawan. Ni bila raya tak balik kampung. Kadang-kadang pergi raya tak balik katakan. Hari lain pun tak pernah balik. Tak pernah balik kampung dah. Lama dah ustaz tak balik kampung, tak ada orang dah kampung, tanah ada dah katanya. Ini tak sepatutnya. Tapi kalau hari raya dia tak pergi, hari lain dia pergi, okey, tak ada masalah. Bukanlah mesti syarat, mesti hari raya katakan. Jangan silap faham lah. Sebab ada setengah orang di hari raya dia tak balik kampung, dia tak pergi ziarah. Dia pergi mana? Pergi melancong. Dan dia kenal kawan-kawan. Asal raya je kat mana? Overseas. Oh jalan balik pergi. Sekarang pula trend baru. Raya kat mana? Mekah. Dia sambut hari raya dekat Mekah. Okeylah. Tapi adakah salah itu? Tak. Sebab memang tidak ada pun secara khusus setakat yang saya tahu memang Allah ibadah khusus pagi hari raya itu ialah berziarah. Sama juga memberi makan kepada orang datang, menjemput orang datang rumah. Dia bukannya ibadah khusus kepada pada bulan Syawal. Tetapi kita katakan menjadi kebiasaan dah katakan. Ianya masih lagi dalam umumud nas, umumud dalil. Sebab Nabi sebut dalam hadis antara sunat-sunat yang perkara yang sebagai orang Islam kena buat katakan ialah it'amu ta'am, beri makan kepada orang. Cuma bila kita bulan Syawal ni kita pergi bertandang rumah orang ni kena beradab lah. Kita pergi rumah orang hari je kok. Janganlah kata gitu. Takkan air kosong je. Ataupun anak-anak kita pergi rumah raya, tak nak makan, tak nak apa, nak duit raya. So kita kena ajarlah. Jangan buka sampul duit tu depan orang ramai katakan. Jangan. Adab tu kita kena beritahu, terapkan pada anak-anak macam Allah salam katakan, salaman. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala minta izin untuk hadir ke rumah. Itu perkara yang kita kena beritahu. Kita nak kena maklum. Jangan nak buat prank, jangan nak buat apa istilah apa ya? Surprise ke apa, ikut-ikut. Itu semua budaya-budaya yang bukan budaya Islam. Budaya Islam macam Allah Subhanahu Wa Taala nak pergi ziarah orang kena minta izin dulu. Boleh tak datang? Al-istizanu thalath, fa in uzina laka wa illa farji'. Kata Rasulullah SAW. Minta izin 3 kali. Tak ada 3 kali, tak payah datang. Telefon, tamu tak angkat. Telefon kedua tak angkat. Telefon ketiga tak angkat. Ada. So tak payah pergi. Kalau dia tahu kita datang kan, dia katakan, lepas tu dia marah kita, kenapa tak datang? Dia katakan, dah sampai kenapa tak datang? Dah saya telefon, call tak angkat 3 kali. Nabi kata 3 kali. Nabi kata 3 kali. Fa in uzina laka wa illa farji'. Jangan pergi ziarah pukul 12:30 malam rumah orang. Walaupun orang kata raya ustaz rumah tu buka. Tuan-tuan macam Allah pukul 12:30 malam ziarah pun. Saya minta maaf macam Allah kalau kata memang kita dah minta izin tu tak apa. Macam orang nak buat baraan kan. Tahu dah rumah dia kena pukul 12 malam. Memang dah beri keizinan untuk hadir pukul 12 malam. Okey, tak. Tapi kalau pukul 12 malam nak ketuk rumah orang, nak masuk nak buat baraan, dia pun tak tahu apa semua. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Istizan salah. Fa in uzina laka wa illa farji'. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah. Kita nak balik pergi kampung ke nak pergi ziarah atuk ke apa ke nenek ke ataupun sesuatu dengannya, minta izin nak hadir, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Kecuali kalau kita rumah kita sendiri, mak bapak ayah kita sendiri nak katakan, tu lain lah. Tapi ini kalau saudara orang lain katakan, sepupu ke, tok saudara ke apa semua. Walaupun mereka, alah kau datang je, tak payah telefon apa, datang je katakan. Memang orang kampung akan kata gitu.
Ada. Orang kampung kan kata gitu. Tapi adabnya kita. Adabnya kita. Dan kita sampai rumah orang tu jangan duduk lama-lama. Walaupun orang kampung, orang rumah, orang kita pergi rumah, okeylah duduk dah buat rumah sendiri ya. Kita pun melingkar baring apa semua. Jangan buat pasal. Ada. Buat macam rumah sendiri. Ada. Tuan rumah kata buat macam rumah sendiri. Memanglah itu kita kata manis mulut tu begitu, kita tak kata. Bertaamul dengan orang katakan. Jangan duduk rumah orang lama-lama. Pagi-pagi sampai petang duduk. Orang tuan rumah kata bila lah orang ni nak keluar. Bila lah orang ni nak balik. Dia tak boleh halau. Kalau saya sebagai tuan rumah, saya tak boleh halau. Kita sebagai tuan rumah tak boleh halau. Selagi dia ada apa yang kita boleh hidang, kita hidang. Tetapi untuk halau tak boleh. Tapi adab orang yang hadir pula, dia jangan duduk lama-lama. Dia kena faham juga. Jadi win-win situation lah ya, tak katakan. Wallahu a'lam. Sebab ada perangai setengah orang, dia suka duduk lama-lama. Dia suka duduk lama-lama. Allah. Cukuplah kita kata dah makan apa semua. Shalom. Allah. Ini tentang macam Allah Subhanahu wa antara beberapa adab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita lakukan. Saya buka kalau ada soalan nak tanya, kalau ada lah katakan. Kalau ada lah. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada tuan-tuan macam Allah. Setakat tu sahaja. Yang terakhir sekali tuan-tuan, saya ingin ingatkan, mestikan beberapa perkara. Pertama tuan-tuan macam Allah, berdoa. Berdoa tuan macam Allah. Antara sunnah Nabi SAW ialah kita doa, kita angkat tangan. Yang sabit doa kita angkat tangan, seperti mana yang dinukilkan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Angkat tangan, bukannya letak dekat peha. Saya tengok ramai yang doa, dia angkat tangan tapi letaknya atas peha. Itu bukan angkat tangan, itu letak tangan atas peha. Angkat tangan, angkat tangan betul. Macam mana angkat tangan? Yang pertama kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dia kata angkat tangan kaffaihi ila sama'. Maknanya angkat tangan, dua tapak tangan ni ke langit. Dan yang kedua ialah mengangkat tangan, kedua tangan ni, dua tapak tangan kita ni menghadap ke muka. Sama dia nak renggang ke nak jarak je, nak rapat ke. Ada riwayat yang ketiga ialah kita angkat tangan begini, angkat tangannya, tapak tangan ke atas, nampak sampai nampak ketiak. Jangan tunjukkan ketiak tu. Mengatakan buat Nabi SAW, Nabi angkat kedua belah tangannya hatta yura bayad ibtihi, sehingga nampak kelihatan putihnya ketiak baginda SAW. Kalau ketiak Nabi tak apa, ketiak kita jangan Allah ya, angkat kan nampak lagi apa pun. Macam-macam boleh ni kata. Kita angkat tapi nak ceritakan tingginya angkat itu, katakan. Nanti angkat begini. Ataupun satu lagi angkat begini. Maknanya yang belakang ni menghadap ke atas, yang tapaknya menghadap kita. Tapi kita tak boleh dongak begitu doa. Berbagi dalam solat. Dalam solat kita tak boleh angkat doa. Sambil doa angkat mata ke atas, tak boleh. Nabi larang, khususnya dalam solat. Dalam solat tak boleh angkat pandangan ke atas. Yakhshallah dalam hadis Nabi sallam dikhawatiri matanya akan dibutakan. Setelah saya dalam nas itu, dalam satu riwayat tu dia, riwayat satu lagi itu mendahului imam ada. Yang ni mengangkat pandangannya ke atas, langit ke atas. So semayang kita tak boleh pandang ke atas. Kena pandang tempat sujud. Angkat tangan ke atas tak apa. Kadang-kadang kalau dah angkat tangan tu ada setengah orang dia tengok ke atas juga kan. Itu tak. Wallahu a'lam. Masa ketika doa, ini saya tak saja sekat saya cuma jelaskan dengan Allah. Kadang-kadang sebab kita doanya banyak dalam bahasa Arab. Ada. Dia sebenarnya adab berdoa, bila sebut je nama Allah, kita tak perlu baca amin.
Bila part memuji Allah, kita tak perlu baca amin. Yang boleh kita baca, yang sama ada kita diam saja, ataupun kita sebut ya Allah, ataupun kita sebut subhanallah. Contohnya, dia kata ya muntaqim, tak? Ataupun ya apa ni, ya jabbar, ya qawi, ya azizun zuntiqam. Ramai orang baca ya Allah, ya apa ni, ya jabbar. Oh, makmum semua amin. Ya muntaqim, ya aziz, ya qawi, semua orang sebut amin, amin. Tidak, salah. Cara itu tak betul. Bila sebut ya saja, kita dengar ya kan, ya Allah, ya Rabbi, ya Razzaq, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, maka situ tak perlu pun baca amin. Habis nak perlu baca apa Ustaz? Setengahnya mengatakan sama ada dia diam, ataupun dia baca ya Allah, ataupun dia baca subhanallah. Bukan amin. Amin yang mana? Amin ni pada doa, pada permintaan. Ini pada permintaan. Contohnya, Allahumma ighfir lana dhunubana wa amin. Wa liwalidina amin. Okay. Tapi kalau apa ni, innaka antal ghafurur rahim, itu tak perlu. Sebab itu kita diajar sebenarnya, kita tak sedar macam doa kunut. Sebab apa doa kunut dibaca perlahan? Part yang dibaca perlahan tu kenapa? Ada. Kenapa dibaca perlahan? Reason yang diberikan ialah supaya itu tidak dibacakan amin. Walau maksudnya dia katakan, bila perlahan kat situ, kenapa kalau tuan-tuan baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait, itu semua doa. Wa qina bi rahmatika syarra ma qad fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa. Itu memuji. Sebab tu dia tak perlu baca amin. Faham katakan? Tapi kita ni tak tahu bahasa Arab. Kalau imam tu baca kuat, kita pun baca amin. Waktu mazhab Syafi'i dia baca fa innaka taqdi, itu dia start, dia baca perlahan supaya makmum tak baca amin. Sebab part tu ialah part memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu adab dalam berdoa. Adab berdoa. Imam kalau tak nak baca apa, diam je. Pada prinsip bila bab pujian kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, makmum kata amin, tak, salah. Tapi taklah kalau baca amin berdosa ke Ustaz? Tak ada lah berdosa. Cuma kita kata, sebab tu saya kata tadi, adab dalam berdoa yang tekan. Yang adab dalam berdoa tu, itu bukan part doa, dia part muji. Bila memuji Allah Subhanahu wa taala, di ujungnya tak perlu pun disebut amin. Ya, tekan. Dia di ujungnya hanya sebut sama ada diam ataupun subhanallah, ya Allah. Tekan. Lepas tu kalau tuan-tuan dengar Arab, apa ni, bila Masjidil Haram ke kat Mesir ke, dia berdoa kan, ada makmum ni, ya Allah, ya Allah, amin, ya Allah, subhanallah. Kenapa ucap amin, ya Allah, ya subhanallah? Hanya sebabnya. Sebab pada part memuji Allah, dia tak baca amin. Tapi kita ni tak tahu Arab. Tapi macam mana keyword dia kita tahu. Bila sebut je ya Allah, apa ni, ya Rahman, jadi ya kan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim, ya Aziz, ya Jabbar. Kita tahu sifat tu memang sifat-sifat Allah yang biasa kita dengar. Maka situ part tu tak perlu baca amin. Wallahu a'lam. Itu ya. Dia fungsinya imam baca supaya kita baca amin. Makmum tak perlu baca. Makmum tak perlu baca. Fa innaka taqdi. Kalau kita dalam yang kita belajar dulu, bila part fa innaka taqdi kan, yang tu kita baca sendiri. Part tu je. Kerana nak mengelakkan orang baca amin tu, katakan. Nak mengelakkan orang baca amin, nak bacalah, katakan. Tak banyak soal pula, kenapa ni, aku baca sendiri. Part tu baca sendiri. Daripada kita belajar pun itu jugalah, katakan.
Sebenarnya diperlahankan tu antara fungsinya ialah supaya kita tidak membaca amin. Sebab tu tak salah kalau nak baca kuat pun kat situ. Cuma makmum tak perlu amin kat situ. Tak perlu amin. Wallahu a'lam. Ada. Itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya kita kata hadis Nabi SAW yang terakhir yang tuan-tuan rahmati Allah, ma bal qaumun kana yaqumun lil thumma taraqahu. Apa nak jadi satu kaum ini elok dia qiyam kemudian dia tinggalkan. Ini yang kita nak muhasabah di kita besok. Start mula 1 Syawal. Adakah kita meneruskan amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ataupun full stop, terus tarik handbrake, tak jalan dah, kata. Maknanya solat fardu berjemaah tak pergi dah, solat puasa pun tak diteruskan dengan puasa 6, puasa sunat pun tak buat, ataupun kita tak ada dah bersedekah, kita tak ada dah nak kerap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pun tuan-tuan kita nak buat baik kepada orang, tak ada pun kita nak jaga mata, jaga tangan, jaga telinga, jaga semua. Sebab dengan kata dah habis dah Ramadan. Yang ni kita nama Allah Nabi pun ingat. Sebab tu kita kena teruskan walaupun sedikit, walaupun sebahagian. Kalau salat malam tu yang kita mampu buat, kita dah biasa bangun, kita cuba jadikan amalan biasa. Bangun awal pukul 4.30, pukul 5 dah bangun pagi. Benda yang pertama yang kita buat, kalau nak mandi dulu dan ambil peluang untuk solat sunat tahajud 2 rakaat dan berserta dengan witir. Siapa tak boleh buat tahajud, nak buat witir sahaja pun boleh. Buat witir awalnya bila lepas sembahyang Isyak. Nabi SAW sebut yang paling baik ialah, antara yang baik ialah dia katakan yang berterusan amalannya walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kita dapat buat sebahagian daripada ni, kita buat yang sebahagian daripada amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tu. Jadilah bukan kata nak sembahyang tarawih nak qiyam kena buat sampai 23 rakaat. Tuan-tuan, bulan Ramadan abang besar tak ada. Tapi masuk je 1 Syawal, bosku dah kena keluar. Jadi tuan-tuan macam Allah, syaitan dah ada, katakan. Jadi cabaran tu lagi besar, katakan. Jadi apa pun macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat setakat yang kita mampu. Yang penting berterusan. Yang paling baik ialah berterusan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi sama-samalah kita berusahalah macam Allah dapat doa. Terus masih ada lagi 2 hari, 2 hari lagi, 2 malam lagi kita nak beribadat. Kalau untuk kita dapatkan malam Al-Qadar itu, wallahu ta'ala alam. Setakat itu saja. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.